Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Seperti mana biasa, sebelum kita membaca dan menghuraikan ayat-ayat pada kuliah kita kali ini, terlebih dahulu kita mengambil keberkatan dengan sama-sama kita membaca ayat-ayat yang kita akan bincangkan nanti insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ayat 21, Ustaz lupa beritahu tadi. Surah Al-Baqarah ayat 21. Seterusnya ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للمتقين أعدت للكافرين
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita telah pun membaca dan memahami 20 ayat yang pertama daripada awal surah Al-Baqarah yang membicarakan 3 golongan manusia. 5 ayat yang pertama, golongan yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. 2 ayat yang seterusnya berkenaan dengan golongan yang kufur. Dan 13 ayat seterusnya berkenaan dengan golongan munafiqun. Inilah 3 jenis manusia yang hari ini setiap orang dia tidak boleh lari daripada 3 kedudukan ini. Maka sudah tentulah kita mesti memastikan diri kita bukan sahaja di kalangan orang-orang yang beriman, yang telah diberi petunjuk oleh Allah, tetapi menjadi golongan muttaqin, yang beriman lagi bertakwa kepadanya. Bukannya golongan kufar, na'udzubillah min zalik. Dan begitu juga golongan munafik. Sama ada munafik dari segi i'tiqad ataupun munafik dari sudut amalan. Kesemua itu kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan 3 jenis golongan manusia ini, seterusnya Allah Ta'ala menyeru dengan seruan, Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian. Menyeru supaya manusia seluruhnya tunduk mengabdikan diri hanya kepadanya. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakum. Wahai manusia sekalian,
sembah dan abdilah dirimu semua kepada Tuhanmu. Allah Ta'ala menyeru dengan seruan, wahai manusia. Sama ada manusia itu manusia yang telah beriman, apatah lagi manusia yang masih kufur, dan lebih-lebih lagi golongan munafikun. Kepada yang kufur dan munafik, mereka diseru supaya menyembah Allah Ta'ala dan tinggalkan segala bentuk kekufuran patung berhala yang mereka lantik sebagai Tuhan lain daripada Allah. Tuhan yang lain daripada Allah, baik dalam bentuk patung berhala ataupun dalam bentuk manusia. Yang dijadikan sekutu kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut berkenaan dengan golongan Yahudi dan Nasara yang menjadikan orang alim dan pendeta mereka arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang alim dan pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Ataupun sebagai sekutu. Yang mereka meletakkan taraf sama dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, am lahum syuraka. Apakah bagi mereka itu ada sekutu-sekutu yang mereka lantik di kalangan manusia, di kalangan pemimpin. Syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Yang membuat peraturan-peraturan agama yang tak diizinkan oleh Allah, kerana ia adalah hak mutlak Allah Ta'ala. Tiba-tiba hak mutlak itu disekutukan dengan manusia. Diberikan hak itu kepada manusia untuk membuat peraturan dan perkara yang Allah Ta'ala tidak izinkan. Maka diperintahkan supaya tinggalkan itu semua. Supaya tunduk hanya mengabdikan diri kepada Allah. Pada orang yang dah beriman pun, hak mengaku beriman pun, diseru supaya tunduk dan mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benar pengabdian. Bukan hanya tunduk kepada Allah pada sebahagian daripada ajarannya. Sebahagian yang lain tunduk kepada akal dan hawa nafsu manusia. Tunduk kepada syaitan. Maka ubudiyah yang sebenar ialah ubudiyah sebagaimana yang diseru oleh para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sesungguhnya kami telah bangkitkan, kami telah utuskan pada setiap umat itu seorang Rasul. Di mana setiap Rasul ini menyeru dengan seruan, U'budullaha, sembahlah kamu akan Allah, wajtanibut taghut, di waktu yang sama hendaklah kamu menjauhi taghut. Itu hakikat ubudiyah. Menyembah Allah Ta'ala sepenuhnya, 100%, di waktu yang sama menolak taghut 100%. Tak boleh campur aduk. Hak Allah Ta'ala pun nak pakai, hak taghut pun nak pakai juga. Itu tak sampai tahap ubudiyah yang sebenar. Inilah yang dituntut oleh Allah. U'budu rabbakum, sembahlah kamu akan Tuhanmu dengan sepenuh-penuh pengabdian diri kepadanya.
Bukan hanya hamba kepada Allah dalam bab sembahyang sahaja. Ini bagi orang yang dah mengaku beriman ni. Hak mengaku beriman dah ni. Hamba kepada Allah dalam bab puasa sahaja. Dalam arti kata tunduk dan ikut segala peraturan dia. Hamba Allah ketika menunaikan haji, ketika menunaikan zakat. Tetapi dalam perkara ekonomi, dalam perkara jenayah, dalam perkara sosial, dalam perkara budaya, dalam perkara politik pentadbiran, hamba kepada syaitan. Hamba kepada nafsu. Hamba kepada dunia. Bukannya hamba kepada Allah. Maka sebab itu Allah menyeru dengan seruan, wahai manusia sekalian, sembahlah kamu akan Tuhan kamu dengan sebenar-benar pengabdian diri kepadanya. Kenapa kena sembah Allah Ta'ala? Allah Ta'ala bawa dua alasan di sini. Yang pertama, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu alasan yang pertama. Kerana dialah Allah yang telah mencipta kamu dan juga umat sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa, takut kepadanya. Dan alasan yang kedua, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah Ta'ala mencipta kamu dan mencipta langit bumi dan segala yang berlaku di dalamnya adalah untuk kamu. Allah jadikan bumi terhampar sehingga memudahkan kamu tinggal dan hidup, menjalani kehidupan di atasnya. Langit terbena, dan Allah Ta'ala turunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi subur dan mengeluarkan buah-buahan, mengeluarkan tanam-tanaman yang menghasilkan buah-buahan, yang semua itu menjadi rezeki kepada kamu. Itu dua Allah Ta'ala sebut kenapa kamu sembah. Kamu kena sembah Allah. Allah Ta'ala yang cipta kamu, wahai manusia. Tak munasabah tiba-tiba kamu nak pergi sembah patung berhala, Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Sedangkan patung-patung berhala yang kamu sembah itu, kamu yang buat. Allah Ta'ala yang cipta kamu, sebab itu kamu kena sembah dia. Kenapa pula kamu yang pergi buat patung berhala, lepas kamu pergi sembah dia? Patut patung berhala lah sembah kamu, pasal kamu yang buat dia. Ini tak logiknya akal manusia. Begitu juga kalau manusia sembah sesama manusia. Kamu sembah sama-sama tarah dengan kamu. Pasal apa? Dia juga manusia, makhluk ciptaan Allah. Sepatutnya kita hanya menjadi hamba dan mempertuhankan Allah Ta'ala sahaja, kerana dialah yang berkuasa, dialah yang mencipta kita semua. Semua kita ni makhluk belaka. Itu yang pertama Allah Ta'ala sebut. Mencipta kamu daripada tiada kepada ada. Melalui satu proses yang cukup menakjubkan. Yang sangat unik. Yang disebut beberapa tempat dalam Al-Quran yang kita semua sedia maklum.
bermula daripada proses percampuran air mani lelaki dan perempuan, membentuk segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian menjadi tulang, kemudian tulang dibalut dengan daging. Begitulah proses seterusnya. Yang kemudiannya proses itu diakui oleh manusia melalui alat yang mereka cipta, sehingga memungkinkan mereka melihat proses itu berlaku daripada awal. Sehinggalah terbentuk janin, sehingga kemudiannya dilahirkan ke bumi. Manusia menemui alat itu dan melihat proses itu berlaku baru sahaja lagi. Sekitar 60-an, 70-an. Sedangkan Allah Ta'ala sebut sejak 1400 tahun yang lalu. Hatta Nabi sendiri menyebut, di mana setiap peringkat itu prosesnya selama 40 hari. Segumpal darah, segumpal daging, begitulah seterusnya sehingga cukup 4 bulan dimasukkan roh. Nabi sebutlah hadis. Kalau tak silap hadis yang kedua dalam hadis 40. Ataupun hadis yang ketiga begitu. Hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Itu Nabi sebut proses kejadian manusia setiap peringkat 40 hari. Nabi tahu mana? Ke Nabi masuk belajar mana-mana universiti sains di atas dunia ni, USM ke apa ke. Dan terbukti benar. Kerana apa yang Nabi beritahu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Bukan Nabi bercakap secara anggaran sahaja, andaian sahaja, tidak. Ramalan sahaja, tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap ikut hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Allah Ta'ala yang mencipta manusia dan Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi. Inilah prosesnya. Maka tidak berlaku percanggahan. Kerana yang mencipta dan sumber maklumat itu daripada sumber yang satu. Lainlah kalau orang lain yang cipta, orang lain yang beritahu maklumat. Mungkin berlaku percanggahan. Pasal orang lain yang buat, orang lain yang tolong cerita. Orang lain yang beri maklumat itu. Ini tidak. Allah yang mencipta manusia dan Allah sendiri yang beritahu pada Nabi. Maka sebab itu tak berlaku percanggahan. Benar. Jadi Allah Ta'ala yang mencipta kamu sedemikian rupa. Dan juga orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kepada orang yang kufur, takwa dengan makna beriman kepada Allah. Kepada golongan munafik, takwa dengan makna menghilangkan segala keraguan dalam diri mereka. Menghilangkan sifat kepura-puraan mereka. Dengan meletakkan iman yang sebenar dalam hatinya dan dibuktikan dengan amalan pada lahiriah. Dan kepada orang yang beriman, meningkatkan lagi ketaatannya kepada Allah yang sedia ada. Di samping, meningkatkan lagi sikap berhati-hatinya dalam melakukan sesuatu perkara supaya tidak melanggar batas-batas halal haram, dosa pahala yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kerana takwa itu sendiri maknanya cermat. Berhati-hati dalam setiap langkah. Itu makna takwa. Takut terpijak, terlanggar apa yang dilarang, yang berupa dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Alasan kenapa manusia mesti hanya menyembah kepada Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala menegaskan allazi ja'ala lakumul arda firasya. Sembahlah kamu akan Allah, sembahlah kamu akan Tuhanmu yang bukan sahaja telah mencipta kamu dan umat selain daripada kamu, bahkan dialah juga yang telah mencipta bumi dan menjadikan ianya terhampar untuk kamu menjalani kehidupan di atasnya. Allah Ta'ala sebut bumi dijadikan dalam keadaan terhampar. Hari ini, dengan teknologi yang ada pada manusia, manusia mendapati bumi itu dalam keadaan bulat. Dalam keadaan bulat. Tapi Quran tak sebut kami jadikan bumi itu dalam bentuk yang bulat. Quran sebut terhampar. Sesuai dengan masyarakat di zaman itu. Pasal memang mereka nampak pergi ke mana pun, bumi kelihatan terhampar. Kalau Allah Ta'ala sebut, kami jadikan bumi itu bulat untuk kehidupan kamu, mereka pasti tertanya-tanya. Pada waktu itu, macam mana bulat? Sedangkan ke mana kita pergi dapati bumi itu terhampar, mendatar. Tak bulat pun. Jadi bila Allah Ta'ala sebut firasya yang keadaan terhampar, mereka boleh terima. Dan adakah ia bercanggah dengan apa yang ditemui oleh orang kemudian yang mendapati bumi itu bulat? Tak bercanggah. Kerana disebabkan bumi itu bulatlah, maka kelihatan terhampar. Jadi tak bercanggah. Pasal apa nampak terhampar? Pasal dia bulat. Disebabkan dia bulat, maka terhampar. Cuba kalau 4 segi. Akan sampai ke satu tempat, dia tidak akan lihat lagi terhampar. Dia akan nampak ke bawah. Tapi oleh kerana dia tu bulat dan besar, duduk kat mana pun, baik di bahagian kutub utara, kutub selatan, sebelah barat, sebelah timur, di mana pun dia berdiri, di mana pun dia berada, dia akan melihat ianya terhampar. Pasal apa nampak terhampar? Pasal dia bulat. Kalau 4 segi umpamanya sampai ke Amerika, dia turun ke bawah. Jadi kalau ujung sudut sana, dia akan nampak ke bawah. 3 segi ke, 6 segi ke, dia akan nampak begitu. Ini tidak. Di mana pun, duduk kat mana pun, kelihatan terhampar. Pasal apa? Pasal dia bulat. Dan tidak bercanggah. Tidak bercanggah dengan apa yang difahami oleh masyarakat dahulu ketika wahyu diturunkan dan dengan apa yang ditemui oleh manusia hari ini. Allah Ta'ala jadikan bumi terhampar kepada kamu. Was-samaa'a binaa'a. Dan langit sebagai satu binaan yang diangkat tinggi, yang tiada tiang yang menongkaknya dan tidak ada tali yang menggantungnya.
kita tinggal berlantaikan bumi dan beratapkan langit. Langit yang dicipta bina'a, sebagai satu binaan yang diangkat tinggi. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dia yang telah mencipta 7 petala langit tanpa tiang sebagaimana kamu tengok sendiri. Tidak ada tiang. Kalau siapa jumpa tiang? Tiang langit. Kok ada siapa yang terlanggar ke, terhantuk ke? Barangkali ada juga, tapi dalam mimpi dia. Dia mimpi ada tiang yang menongkat langit. Itu tanda tak lama lah tu. Tidak ada tiang yang menongkat dan tidak ada tali yang menggantung. Ini keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat menakjubkan. Yang tidak ada cacat cela dan tidak ada di mana kekurangan. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Allah yang telah mencipta 7 lapisan langit. Kamu tidak akan dapati pada ciptaan Allah yang bersifat Rahman itu sebarang bentuk keretakan, sebarang bentuk kecacatan. Farji'il basara karratain. Tengok kali yang kedua, kata Allah. Kok yang pertama tak jumpa. Kali yang kedua mungkin jumpa di mana kelemahan, kecacatan, keretakan. Yang qalib ilaikal basar khasi'ah. Nescaya kamu akan kecewa kerana kamu tak akan temui kelemahan, kecacatan pada ciptaan langit itu. Allah sebut dalam surah Al-Mulk. Itulah Allah. Mana ada kuasa lain daripada Allah yang mencipta bumi dan langit ini. Allah yang ciptakan. Lakum, untuk kamu. Allah sebut kalimah lakum, untuk manfaat kamu. Dan dialah yang menurunkan hujan dari langit. Dan dengan hujan itu bumi menjadi subur. Fa'akhraja bihi. Lalu Allah Ta'ala keluarkan dengan air hujan itu, dengan sebab air hujan itu, Allah keluarkan buah-buahan melalui tanaman-tanaman yang kamu tanam. Allah Ta'ala yang menghasilkan buah-buahan daripada hasil usaha tanaman kamu. Bukan pokok itu sendiri. Bukan atas usaha dan ikhtiar kamu semata-mata. Kita hanya tanam, kita hanya siram, kita hanya bagi baja. Yang mengeluarkan hasilnya ialah Allah. Fa'akhraja. Dia yang mengeluarkan hasil yang terdiri daripada buah-buahan itu. Rizqan lakum, sebagai rezeki kepada kamu. Allah Ta'ala yang keluarkan itu semua untuk jadi rezeki pada kamu. Artinya, Allah Ta'ala cipta kamu, lepas tu Allah Ta'ala jadikan apa yang ada di bumi itu untuk manfaat dan kebaikan, keperluan hidup kamu. Maknanya Allah Ta'ala tak cipta kamu, lepas tu biar begitu sahaja. Tidak, Allah Ta'ala cipta. Baik dari segi tumbuh-tumbuhan, baik dari sudut binatang, ikan di lautan. Allah jadikan itu semua untuk kamu. Untuk manfaat kamu. Sebagai khalifah yang diamanahkan untuk mentadbir di atas muka bumi ini dengan agama Allah. Itu 2 perkara Allah tersebut. Bukan sahaja mencipta kamu, tetapi Allah lah yang berikan kepada kamu segala-galanya. Sejak kamu berada dalam rahim lagi, selepas dimasukkan roh dalam diri kamu, setelah 4 bulan dalam janin, dalam rahim, Allah beri makan kepada kamu.
Allah beri makan kepada kamu. Sehinggalah dilahirkan ke dunia. Daripada tak tahu apa. Allah Ta'ala yang berikan segala-galanya. Tiba-tiba, kamu nak pergi cari Tuhan lain daripada dia. Tak munasabah. Kita sebagai majikan, contoh, kita yang bayar gaji kat dia, bulan-bulan bayar gaji kat dia, bagi kebajikan kepada dia, bagi naikkan allowance kepada dia. Kita yang bagi. Kita yang ambil dia kerja dengan kita. Dan kita bagi allowance, bagi segala kebajikan, kemudahan kesihatan, kita bagi segala-galanya. Tiba-tiba, dia pergi buat kerja dengan majikan lain. Tiba-tiba, dia pergi tunduk dan patuh kepada majikan lain. Dia tak mau dengar apa kita kata. Apa perasaan kita? Masuk akal tak? Munasabah tak? Manusia yang buat kerja lagu tu. Ya? Orang lain yang bagi makan kat dia, tiba-tiba dia tunduk kepada orang lain. Demikianlah manusia ini dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang beri segala-galanya dan Allah Ta'ala tak minta apa-apa pun balasan. Allah Ta'ala tak kata bil bulan-bulan suruh bayar balik, tak ada. Allah Ta'ala hanya minta supaya kamu sembah dia saja. Allah Ta'ala beri bukan sahaja apa yang minta, apa yang kita minta. Bahkan Allah Ta'ala beri apa yang kita tak minta pun. Sebab itu kalau nak derhaka kepada Allah Ta'ala, tak mau ikut tunduk kepada dia, pergi cari bumi lain. Pergi cari langit lain, pergi cari makanan lain, pergi cari udara lain, pergi cari oksigen lain, pergi cari hak lain. Hak ni hak Allah Ta'ala beri ni. Allah Ta'ala yang jadikan bumi untuk kamu. Membolehkan kamu hidup dengan segala apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi. Tiba-tiba kamu pergi ambil Tuhan lain daripada Allah. Tak munasabah. Inilah yang Allah Ta'ala sebutkan di sini. Dengan sebab Allah Ta'ala yang mencipta kamu, dengan sebab Allah Ta'ala lah yang beri rezeki kepada kamu, menjadikan segala apa yang ada atas muka bumi ini untuk kemudahan kamu, fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kamu jadikan bagi Allah Ta'ala itu sekutu-sekutu. Kamu pergi lantik Tuhan lain daripada Allah. Kamu nak pergi dengar dan patuh kepada peraturan lain daripada ketetapan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala yang cipta kamu. Sedangkan Allah Ta'ala yang beri segala-galanya kepada kamu. Tiba-tiba kamu tak mau tunduk pada dia. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala. Pergi sembah patung berhala ataupun sembah sesama manusia sebagai Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kamu jadikan bagi Allah Ta'ala itu sekutu-sekutu, sedangkan kamu tahu sekutu yang kamu lantik sebagai Tuhan lain daripada Allah Ta'ala itu, kamu tahu dia tak boleh nak cipta apa-apa dan dia tak boleh nak beri rezeki apa-apa kepada kamu. Walaupun manusia yang beri rezeki, hakikatnya hanya menyampaikan pemberi yang sebenar ialah Allah.
Jadi manusia tak boleh buat alasan. Aku yang bagi beasiswa kepada kamu, pasal apa kamu pergi sokong orang lain? Tak? Aku yang bagi projek kepada kamu, pasal kamu pergi pangkah orang lain? Tak boleh buat alasan begitu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut rezeki. Yang beri rezeki itu ialah Allah. Manusia ni dia nyapa ya. Hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala beri sebagai perantaraannya. Jadi jangan nampak manusia itu sahaja sehingga akhirnya tunduk patuh pada dia walaupun derhaka kepada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala lah yang mengurniakan rezeki yang sebenar. Ar-Razzaq. Bukan manusia. Nabi Musa, Firaun bagi beasiswa sejak kecil lagi. Elok. Sejak lambu ayam lagi Nabi Musa bagi beasiswa, Firaun bagi beasiswa pada Musa. Tapi Nabi Musa itulah yang menjatuhkan kerajaan dia. Yang apa? Ukit kita lah yang bagi beasiswa, kita lah yang bagi projek. Sebab apa beasiswa projek duit poket dia? Firaun sabuah poket dia. Dia kaya. Ni duit rakyat belaka. Jadi jangan ada ukit begitu. Kita hanya tunduk selagi manusia itu tunduk dan taat kepada pemberi rezeki yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tak tunduk, tak takut pada manusia. Dia cuma tak sapa aja, Allah Taala sapa ke orang lain. Itu je. Dia tak nak bagi, maknanya tak ada rezeki melalui dia. Allah Ta'ala hantar melalui orang lain. Allah Ta'ala hantar melalui sumber lain. Ini janji Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takut hanya kepada Allah dengan sebenar-benar takut, dengan sebenar takwa, Allah Ta'ala akan tunjuk jalan keluar kepadanya. Dan segala masalah yang dihadapi dalam kehidupan, Allah Ta'ala akan tunjuk jalan keluar. Ada penyelesaian setiap masalah yang dihadapi. Dan Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia daripada sumber yang dia sendiri kadang-kadang tak sangka. Apa yang jadi masalah? Manusia, duk nampak, manusia yang beri. Manusia yang tentukan. Sebab itu duk takut lebih daripada Allah Ta'ala. Jadi bila dah kamu sedar, Allah yang cipta kamu dan Allah lah yang beri rezeki kepada kamu, maka kamu hendaklah menyembah, mengabdikan diri kepadanya, tunduk kepadanya. Jangan kamu syirik, jangan kamu pergi lantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Tuhan-Tuhan yang lain andada sama dalam bentuk patung berhala ataupun dalam bentuk manusia yang diberikan hak dalam perkara yang tak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kita kena ingat, memang kita tak sembah sujud kaki dia. Tapi bila kita beri hak kepada dia dalam perkara yang menjadi hak Allah, artinya kita menjadikan dia sebagai Tuhan. Na'udzubillah. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu iaitu Yahudi dan Nasara menjadikan pendeta-pendeta dan orang alim mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Adi bin Hatim At-Ta'i bila dengar ayat ni, ketika itu dia masih Nasrani, dalam keadaan tergantung salib daripada perak pada tengkuknya, mengatakan, wahai Muhammad, kami tak pernah menjadikan orang alim kami sebagai Tuhan selain daripada Allah. Pasal apa Adi kata begitu? Pasal dia faham
Jadikan Tuhan ni bila pergi sembah, sujud kaki. Kami tak pernah sembah pun. Kami tak pernah sujud pun. Kami tak pernah lantik mereka sebagai Tuhan. Kami tetap mengaku Allah sebagai Tuhan. Tapi mereka syirik. Di waktu yang sama, ada Tuhan Kudus, ada Tuhan Anak. Ada Tuhan Bapa. Tapi manusia, tak. Orang alim, pemimpin kami tak lantik. Mana ada kami lantik mereka di Tuhan? Tak ada. Kata Adi bila dengar Nabi baca ayat itu. Lalu Nabi menjelaskan, bala, ya betul. Memang kamu tak sembah mereka, sujud kaki mereka. Tapi kata Nabi, innahum haramu alaikumul halal wa ahallu lakumul haram fattaba'tumuhum fadzalika ibadatukum iyyahum. Mereka telah mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan kepada kamu. Dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mereka ubah ketetapan hukum syariat Allah. Lalu kamu ikut mereka. Kamu tinggal keputusan Allah. Itu maknanya kamu sembah mereka. Itu makna kamu sembah mereka. Itu makna kamu jadikan mereka sebagai Tuhan. Kerana hak menetapkan hukum halal haram itu adalah hak Allah. Inil hukmu illa lillah. Tiadalah yang berhak untuk menentukan hukum melainkan hanyalah milik Allah. Tiba-tiba hak itu kamu beri kepada manusia. Ini andadan, sekutu-sekutu selain daripada Allah. Baik dalam bentuk rupa patung berhala ataupun dalam bentuk rupa manusia. Maka sembahlah Allah dan arti kata yang sebenar. Sebab itu Allah Ta'ala sebutlah ayat yang kita baca tadi. Konsep ubudiyah. Sembah Allah di waktu yang sama menjauhi taghut. Tak boleh campur-campur. Kalau tidak, ubudiyah itu tak sampai tahap sebenar yang dituntut. Sembah Allah sepenuhnya di waktu yang sama menolak taghut sepenuhnya. Sembah Allah dengan sempurna tak akan berlaku melainkan ditolak secara total, keseluruhannya. Taghut. Dah taghut tu apa dia taghut? Nak tolak-tolak tu tolak taghut. Taghut tu apa dia tolak? Nak tolak taghut. Nak tolak pun, nak tolak ke apa? Tak tahu, tak kenal apa tolak. Orang suruh tolak kereta Honda, dia pergi tolak Mercedes. Dia tak kenal. Lah, ingat kau ni Honda dia kata. Nak tolak taghut. Taghut ni kata ulama, segala bentuk perlakuan yang melampaui batas. Di antaranya, taghut itu sendiri ialah syaitan. Di antaranya, orang yang mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Di antaranya, taghut itu ialah orang yang mendakwa mengetahui masa depan. Perkara yang gaib, benda yang akan datang. Itu taghut. Dan termasuklah taghut itu sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syaikh Sayyid Qutb rahimahullah dan tafsirnya fi Zilalil Quran, segala bentuk peraturan undang-undang selain daripada hukum hakam syariat Allah. Itu adalah taghut. Sebagaimana Allah tegaskan dalam ayat, Alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Adakah kamu tidak lihat wahai Muhammad, mereka yang mendakwa beriman dengan Quran dan kitab yang terdahulu, mereka mendakwa beriman dengan Quran dan kitab terdahulu, tapi di waktu yang sama mahu berhakimkan kepada taghut, yakni hukum lain daripada Quran. Itu termasuk taghut.
Jadi jauhi taghut secara seluruhnya, barulah timbulnya ubudiyah yang sebenar. Sebab itu Allah sebut, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang mengkufurkan taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Baru lahir natijah bahawa sesungguhnya dia telah berpegang dengan satu simpulan yang kukuh, iaitu akidah yang sebenar. Setelah dia kufurkan taghut, tolak taghut seluruhnya, dan dia beriman kepada Allah dan arti kata yang sebenar, baru lahir akidah yang sahihah, yang samimah, yang tulen, yang digambarkan oleh Allah sebagai al-urwatul wuthqa, simpulan tali yang kukuh. Itulah akidah Islamiah yang sahihah. Ini yang kita nak kena faham dan mesti dimiliki dari arti kata yang sebenar. Seterusnya, Allah Ta'ala mencabar. Setelah Allah Ta'ala bagi dah alasan, kenapa kamu mesti hanya sembah Allah Ta'ala sahaja? Pasal Allah cipta kamu, Allah lah yang berikan segala-galanya kepada kamu. Maka jangan kamu syirik padanya. Maka di sana masih ada mereka yang tidak mahu tunduk dan ragu dengan Al-Quran yang diturunkan, dengan Rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala mencabar mereka ini. Dah kalau kamu tak nak percaya juga, aku cabar pada kamu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala amtina. Sekiranya kamu ragu terhadap apa yang kami telah turunkan ke atas hamba kami, yakni Al-Quran, fa'tu bisuratim min mithlih, maka datangkanlah satu surah seumpama Al-Quran. Dah kamu tak percaya sangat dengan Quran, kamu dakwa Quran itu ciptaan Muhammad, kalam Muhammad, maka sudah tentu kamu boleh cabar dia. Pasal sama-sama manusia, sama-sama kalam manusia. Jadi kalau kamu ragu bahawa itu daripada Allah, cuba kamu bawa satu surah. Allah Ta'ala menyebut suratin dengan ismu nakirah. Masih ingat lagi ismu nakirah? Belajar dah ni. 3-4 kali ulang. Ismu nakirah, lawan dia ismu ma'rifah. Dalam bahasa Malaysia kita, kalau kita boleh bandingkan, kata nama khas, kata nama am. Ismu ma'rifah itu khas. Dia beri makna yang khusus, tertentu. Ismu nakirah itu memberi makna umum. Tanda ma'rifah, dia ada alif lam, tak ada tanwin. Tanda nakirah, dia ada tanwin, tak ada alif lam. Pasal bahasa Arab, dia tak berimpun sekaligus. Kita tak kata Al-Kitabun. Orang Arab tak cakap lagu tu. Al-Kitabu. Kalau tak ada alif lam, Kitabun. Kalau masuk alif lam, tanwin tak ada. Al-Kitabu. Al-Kitabu maknanya kitab itu. Tertentu. Tahu kitab mana. Tapi kitabun, mana-mana kitab. Asal jenis kitab termasuk dalam makna itu. Kitabun. Kitab agama ke, kitab sirah ke. Had kitaban, buat bagi kitab. Ayu kitabin, terpaksa tanya pula, kitab mana? Kalau kita kata hadil kitab, al-kitab, bawa kitab tu. Kitab tu.
Jadi suratin nakirah ke makrifah. Suratin nakirah ke makrifah. Nakirah. Pasal ada tanwin, tidak ada alif lam. Maknanya kamu datangkanlah satu surah. Lagu mana keadaan surah tu, pendek ke, panjang ke, sederhana ke, satu huruf pun bawa. Apa bentuk surah yang kamu nak bawa? Itu makna cabar Allah Ta'ala. Ya, fa'tu bisuratin. Kamu bawa satu surah. Sama ada surah pendek ke, panjang ke, sederhana ke, bawa. Misli, seumpamanya. Dalam Al-Quran ada 5 tempat Allah Ta'ala cabar manusia supaya bawa seumpama Al-Quran. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ini. Ayat 23 sehingga ayat 24. Yang kedua dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus ayat 38. Allah Ta'ala juga cabar bawa satu surah. Fa'tu bisuratim mithlih. Bawa satu surah. Surah Yunus ayat 38. Yang kedua surah Hud ayat 13. Allah Ta'ala cabar supaya bawa 10 surah. Fa'tu bi'ashri suwarim mithlih. Bawa 10 surah seumpama Al-Quran. Itu ayat 13 surah Hud. Dan yang keempat surah Al-Isra ayat 88. Ya, dan dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan sekalipun jin dan manusia seluruhnya berhimpun dok pakak nak bawa seumpama Al-Quran, jin menggunakan segala kepakaran yang ada pada mereka. Manusia juga menghimpunkan segala pakar bahasa yang ada di kalangan mereka. Bukan pakar sama manusia saja, Allah Ta'ala kata. Sama-sama pakar. Kulla inistama'atil insu wal jin. Kalaulah seluruh manusia dan jin berhimpun ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk mereka mendatangkan seumpama Al-Quran, la ya'tuna bimithlih. Mereka tak mampu untuk mendatangkannya. Walau kana ba'dahum bi ba'din zahira, sekalipun sebahagian mereka membantu sebahagian yang lain. Mereka bekerjasama untuk membawa satu surah seumpama Al-Quran. Jin dan manusia berpakat menggunakan segala perkara yang ada. Mereka tak mampu untuk mendatangkannya, kata Allah. Di zaman Nabi amat ada cuba bawa baca Quran. Antaranya Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab, dia mendakwa dia ni Rasul. Dia hantar surat ke Nabi, wahai Muhammad, aku juga Rasul yang diberikan wahyu oleh Allah, maka bumi ini kita bagi dua. Separuh kamu jadi Rasul, separuh lagi aku jadi Rasul. Musailamatul Kadzab. Dia cuba nak reka, nak cabar, nak tiru Quran. Bila Al-Quran kata, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Dia buat mari juga al-fil mal fil wa ma adraka mal fil lahu dzambun wabilun wa khurtumun tawil. Bunyi pun kelakar dah. Tak ada langsung. Tak ada zul langsung. Ya. Nak tiru Quran. Ya, Al-Quran kata Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah, juga mari Al-Fil. Gajah. Wa mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka Mal-Fil.
Apakah jalan yang boleh bawa kamu untuk mengetahui apa itu gajah? Lahu dzambun wabilun. Dia ada ekor pendek. Wa khurtumun tawil. Dan belalai yang panjang. Nak kita Quran. Ya. Tak jadi. Ditertawakan oleh orang ramai. Tak berasa zut sikit pun. Tak terasa sedikit pun mukjizat sebagaimana yang ada Al-Quran. Dengan bahasanya yang begitu indah, yang begitu tinggi, sehingga tak mampu dicabar oleh penyair-penyair yang hebat di kalangan bangsa Arab. Tak mampu. Pelbagai usaha dilakukan oleh mereka. Cipta Quran palsu. Golongan Kristian pernah mencipta beberapa surah palsu nak meliukan masyarakat Islam. Mereka buat surah Al-Iman, surah Al-Wasaya, surah At-Tajassud, surah Al-Muslimun. Tapi dapat disedari oleh umat Islam kerana tidak merasai apa-apa kehebatan padanya, dan terbukti fakta-fakta yang ada menyeleweng daripada fakta yang sebenar. Akhirnya luput begitu sahaja. Dua buah syarikat penerbit di Amerika pernah menerbitkan sebuah Al-Quran palsu yang dikenali dengan Furqanul Haq dalam versi bahasa Arab, dan dalam versi bahasa Latin True Furqan. Tetapi akhirnya lupus begitu juga. Tak ke mana. Tak mampu nak mempengaruhi manusia dan mengelirukan mereka. Usahalah kok mana pun, kekeliruan yang mereka cuba lakukan melalui mengubah ayat-ayat Allah akhirnya pasti akan ditemui. Pernah berlaku kalau tak silap di Pakistan. Diubah hanya satu kalimah sahaja. Makna kalau kita kira agak sukar untuk kita temui. Apabila ia dicetak, ditakdirkan Allah ada seorang ulama pergi beli Al-Quran di sebuah kedai, dia pegang Quran tu, dia buka tepat pada muka surat di mana ada kalimah yang diubahkan. Cara Allah Ta'ala nak pelihara. Ini jaminan Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang turunkan Al-Quran dan kami pasti akan jaga dan pelihara dia. Ia sekali-kali tidak akan dicemari oleh tangan manusia sebagaimana yang berlaku pada kitab yang terdahulu. Ini jaminan Allah. Walaupun dilakukan sebegitu sekali, walaupun satu huruf mereka cuba ubah, pasti akan ditemui. Dan satu-satunya kitab Allah yang mudah dihafal oleh manusia daripada awal sehingga akhir hanyalah Quran. Tak kira apa bangsa, tak kira apa kaum, tak kira apa umur dia. Ulama-ulama terdahulu umur 6 tahun, 7 tahun hafal Quran. Ibn Sina hafal Quran umur 5 tahun. Ibn Khaldun yang kitabnya terkenal Al-Muqaddimah. Ibn Sina tadi kitab yang terkenal Al-Qanun fi Tibbi yang menjadi rujukan barat dan dunia hari ini ilmu perbuatan, ilmu perubatan.
hafal Quran umur 5 tahun. Kita 5 tahun bingung lagi. Alim betul tak kenal. Ibn Khaldun hafal Quran umur 7 tahun. Imam Syafi'i hafal Quran ketika usia 7 tahun. Imam At-Tabari ketika umur 7 tahun. Imam As-Suyuti umur 8 tahun. Ibn Hajar Al-Asqalani ketika umur 9 tahun. Ibn Qudamah ketika umur 10 tahun. Itu ulama-ulama yang terdahulu. Bagaimana Allah Ta'ala pelihara Al-Quran ini melalui dada-dada hamba-Nya. Dia hafaz. Sebab itu Ketua Menteri Pulau Pinang minggu ini, dia boleh bagi inisiatif 1,000 setahun ke sebulan, saya tak ingat. Dia kata memang patut bagi saya bangga, dia kata, dengan orang yang boleh hafal Quran ni. 30 juzuk, 600 lebih halaman, dengan ayat-ayat yang kadang-kadang dekat, ya, tapi boleh mereka hafal, tak bertukar. Tak bertukar. Boleh ingat? Ini mukjizat Al-Quran. Allah Ta'ala cari, Allah Ta'ala pelihara. Sebab itu ulama tadi bila buka je, ya, dia hafal Quran, Allah Ta'ala takdirkan dia buka tepat pada muka surat yang padanya terdapat kalimah yang cuba diubah. Bila dia tengok, dia terus perasan ini bukan kalimah yang betul, pasal Quran dalam dada dia. Inilah jaminan Allah. Tapi yang sedihnya di kalangan orang yang mengaku beriman dah, dia tak ubah ayat Quran, tapi dia ubah pelaksanaannya. Ayat Quran kata lain, dia pergi buat lain. Itu tak boleh juga, tak ada juga. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Kamu seru saksi-saksi selain daripada Allah di kalangan manusia, di kalangan jin. Ajak belaka ketua-ketua kamu, pakar-pakar kamu. Kalau kamu benar sebagaimana yang kamu dakwa, bahawa Quran itu daripada Muhammad, bukannya daripada Allah. Fa in lam taf'alu, kalau kamu tak mampu nak buat, walan taf'alu, dan sememangnya kamu sekali-kali tidak akan mampu buat. Allah Ta'ala guna kalimah lan. Lan dalam bahasa Arab, lan, lam, nun, an-nafyu lil abad. Itu makna lan. Penafian untuk selamanya. Maknanya selamanya kamu tidak akan mampu untuk melakukannya. Kalau kamu tak mampu nak buat, dan sememangnya kamu tak akan mampu selamanya. Itu makna itu. Makna lan taf'alu. Ya, kalimah lan. An-nafyu lil abad. Bila dah begitu, kata Allah, fattaqun nar. Tengok Allah Ta'ala beri, ya, motivasi kepada manusia. Cara Allah Ta'ala nak menyedarkan manusia. Dah kamu sendiri nak cabut kata, bawa hujah. Tak. Kalau kamu kata benda ni daripada Muhammad, bawa. Kalau kamu tak mampu, ingat, takutlah kamu akan api neraka. Allah sebut fattaqun nar, takutlah kamu akan api neraka. Jadi tak salah kalau kita suruh orang takut ke neraka. Pasal ada setengah-setengah kitab tasawuf dia kata tak boleh, kena takut pada Allah Ta'ala sahaja, tak boleh takut ke neraka. Ada? Ya. Setengah-setengah kitab tasawuf, ya. Dia kata tak boleh syirik. Kita takut pada makhluk, tak takut pada Allah. Nah, sepitah lalu kita kata betul juga. Tak, takut neraka, patut takut Allah Ta'ala lah. Tapi walaupun pada zahir nampak macam betul,
oleh kerana bercanggah dengan Quran, maka dia tak betul. Quran sendiri sebut fattaqun nar. Takutlah kamu akan api neraka. Takut pada api neraka itu hasil daripada takutkan Allah. Dan tak salah kita nak kata begitu. Api neraka waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya terdiri pada manusia dan batu. Kata ulama, yang dimaksudkan dengan batu iaitu patung-patung berhala yang kamu cipta dengan batu, yang kamu sembah tu. Kamu dan Tuhan-Tuhan kamu tu jadi bahan bakar api neraka. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 98, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah yang terdiri pada patung berhala itu hasabu jahannam, menjadi kayu api, bahan bakar kepada api neraka. Uiddat lil kafirin, yang Allah sediakan kepada orang-orang kafir. Seterusnya, akhir sekali. Nak kena sebut akhir, takut kata bila nak habis ustaz ni. Bila sebut akhir tu nak landing dah tu. Nak landing dah tu. Tapi landing pun dia besar ni, Quran ni besar, dia lajak panjang juga. Lebih pada MS 370. Okey. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Sikit lagi insya-Allah. Ya. Dan berilah berita gembira kepada orang yang beriman dan amal soleh. Menjadi kelaziman dalam Al-Quran, bila Allah sebut tentang, Allah beri amaran tentang azab api neraka, di waktu yang sama Allah Ta'ala beri berita gembira dengan balasan syurga. Ini disebut uslub targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib, cara nak didik manusia. Uslub memberi amaran, di waktu yang sama memberi berita gembira. Kalau kamu buat begini, canggah dengan Allah Ta'ala nak, neraka. Dan kalau ikut, apa habuan dia? Maka syurga. Ini kaedah pendidikan. Kita nak didik anak gitu juga. Kita jangan hanya beri amaran, kalau kamu gagal, ya, kamu tak boleh. Kalau kamu tak berjaya dapat 5A UPSR tahun ni, kalau tak belajar sungguh tak dapat 5A, ayah tak bagi kamu keluar sebulan, duduk kat rumah ya. Habis takat tu ya. Dah kalau berjaya 5A, apa habuan dia? Jadi kanak ni tertekan. Dari segi psikologi tak bagus. Tak? Bukan hanya dalam bentuk amaran, tapi di waktu yang sama menggalakkan dia, menggemarkan dia. Ayah tu pandai beri amaran je. Kalau kita berjaya 5 5A, tak ada nak beritahu apa, tak nak kata nak beri apa-apa, tak beritahu. Ya, kedekut ayah ni kata. Ya tak? Tak ada janji apa-apa. Kalau dapat 5A, ayah akan belikan sebuah basikal umpamanya. Hak memang dia nak selama ni. Seronok dia. Ya tak? Dia pun terdorong. Ya. Begitulah Allah Ta'ala. Beri amaran tentang neraka kalau kamu kufur, tak percaya dengan Allah Ta'ala. Dan kalau beriman, apa balasan dia? Kalau beriman dan beramal soleh, balasannya syurga. Dan Allah Ta'ala sebut amanu wa amilus salihat, menunjukkan iman dan amal soleh tak boleh pisah. Ya, iman dan amal soleh tak boleh pisah. Iman tanpa amal, iman tak sempurna. Amal tanpa iman, maka dia tak diterima, ditolak oleh Allah Ta'ala. Amal tanpa iman tak diterima, ditolak oleh Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala sebut wa amilus salihat. Allah Ta'ala sebut direct tu bentuk amal itu. Ya, biasalah Quran Allah sebut amanu wa amilus salihat dalam bentuk yang umum, amal yang soleh.
Tapi ada kalanya Allah Ta'ala sebut direct terus apa bentuk amalan yang mesti dilakukan. Tak sebut wa amilus solihat. Antaranya jihad. Bila Allah menjanjikan, menawarkan kepada kita, orang yang beriman, satu bentuk perniagaan, tunjikum min azabin alim, menyelamatkan kita pada azab api neraka. Apa modal perniagaan itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman pada Allah dan Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah. Kamu berjuang dan berjihad pada jalan Allah. Iman dan jihad. Allah Ta'ala sebut iman dan amal saleh. Kerana jihad ni suatu kewajipan yang sangat besar yang diabaikan oleh kebanyakan umat Islam, maka Allah highlightkan untuk diambil perhatian serius oleh umat Islam, khususnya pada hari ini. Nampak? Allah menjanjikan apa? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Setiap kali diberikan rezeki daripada syurga itu yang terdiri pada buah-buahan, mereka berkata hadha alladhi ruziqna min qabl. Ini rezeki yang baru sahaja telah diberikan sebelum ini. Para mufassirun, ulama tafsir menyatakan, apabila ahli syurga dihidangkan kepada mereka oleh malaikat rezeki dalam bentuk buah-buahan dalam syurga, kemudian dibawa kali yang kedua, dihidang kali yang kedua, mereka berkata hadzal ladzi ataitumuna bihi min qabl. Buah ni kamu dah bagi sebelum ni, buat marilah hak lain. Soalan gitulah. Bila dibawa kali yang kedua, kata kepada malaikat, lalu malaikat berkata, Qul ya Abdallah, fal launu wahid wa ta'mu mukhtalaf. Makanlah wahai hamba Allah, kamu nampak warna rupa sama tapi rasa berbeza. Itulah syurga, tuan-tuan sekalian. Kita kononnya baru sudah makan saat ni buah durian. Awak bagi buah durian pula. Kita kata, soal gitulah. Hadzal ladzi ruziqna min qabl. Hak ni telah pun diberikan kepada kami sebelum ni. Buat mari hal lain lah. Soal gitu. Dalam syurga. Mereka kata makan. Kamu nampak serupa tapi tak sama. Serupa pada bentuk warna dia, tapi rasa tak sama. Masya Allah. Nikmatnya dalam syurga. Wa utubihi mutasyabiha. Didatangkan kepadanya dalam bentuk rupa yang sama. Bentuk rupa yang sama, tapi berbeza dari segi rasa. Kata Ibn Abbas, la yushbihu syai'un mimma fil jannati ma fid dunya illa fil asma'. Tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa dengan apa yang ada atas dunia, dengan apa yang ada dalam syurga, malaikat hanya pada nama sahaja. Hak serupa nama sahaja, tapi rasa lain. Arak, sama-sama arak. Nama arak juga dalam syurga pun, bukan nama lain. Nama arak juga, tapi arak yang tidak memeningkan kepala, yang penuh dengan nikmat, dengan kelazatan. Nama sahaja, kata Ibn Abbas, sama dengan apa atas dunia, tapi rasa dia lain. Itulah dalam syurga yang Allah sediakan. Tidak ada lagi susah dalam syurga. Apa yang kita nak semua dapat. Kita telitah tengok pokok ada buah, yang mari sendiri ya. Dahan tu tunduk mari kat kita ambil ya. Tak payah nak pergi cari tangga, nak pergi galah, nak kait. Tak payah. Tak ada dalam syurga benda tu. Masya Allah. Semuanya keseronokan nikmat. Tidak ada lagi lapar, tidak ada lagi kenyang. Lagu mana Ustaz? Tak ada lapar, tak ada kenyang. Ya. Tidak ada lagi lapar, tak ada kenyang.
Makan bukan lagi kerana lapar. Berhenti bukan lagi kerana kenyang. Makan hanya semata-mata berseronok sahaja. Berseronok saja. Makan tu seronok ya. Tak pernah rasa kenyang. Tak ada kata, tak larat dah, berhenti kejap. Tak. Makanlah selama-lamanya. Pasal makan hanya untuk berseronok. Dan tak payah tunggu lapar. Tak ada lapar dalam syurga. Tak ada kenyang dalam syurga. Kerana semuanya nikmat. Semuanya bertujuan nak berseronok. Masya Allah. Allah. Tapi nak syurga tak padan dengan berselawat saja. Sekadar malam cerita Allah mahabbah Rasul tak padang. Kena berjuang, kena berjihad, amal makruf nahi mungkar, tegur pemimpin yang zalim, segala kemungkaran sekili kelalang kita. Ya? Baguslah. Ya, cinta ke Allah dan Rasul, tapi apa bukti cinta Allah dan Rasul? Kalau tak berjuang, tak berjihad, tak tunai kewajipan amal makruf nahi mungkar, menegur pemerintah zalim, mencegah kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat. Amal makruf saja dah, amal makruf nahi mungkar. Ya. Faham? Tak faham pun buat faham. Kita tak kata siapa-siapa. Memang tak ada kena-mena dengan orang mati. Semua ada kena-mena dengan orang hidup belaka. Hak mati dah, dia dah pergi. Kita orang hidup ni. Walahum fiha azwajum mutahharah. Dan bagi mereka isteri-isteri yang suci. Ya, bidadari-bidadari yang Allah Taala sediakan suci. Suci zahir dan batin. Tidak ada kotoran, tidak ada lagi haid nifas. Ya, tidak ada hingu, tak ada air liur, tak ada air mata, tak ada taik mata, tak ada. Semuanya bersih. Zahir dan batin. Dan memanglah syurga memang tak ada benda tu semua. Ya. Bukan kata peluh, ludah pun tak ada. Meludah dalam syurga tak berlaku. Tidak ada meludah dalam syurga. Masya Allah. Jauh sekali nak keluarkan kohok, tu tak ada lah. Meludah pun tak ada. Ya, hingung pun tak ada. Peluh. Kalau keluar, bau bagaikan kasturi, cukup wangi. Ya, kita makan tu, dia akan keluar melalui proses perkumuhan, mengeluarkan peluh yang berbau wangi. Terus makan dan makan. Jangan cari tanda dalam syurga, tak ada. Ya, buang air kecil, buang air besar, semua tak ada. Semuanya nikmat, semuanya mudah dan senang. Ya, mutahharah, yang suci, zahir dan batin. Batin. Ya, tidak ada cemburu, tidak ada lagi dengki. Ya, yang bersih suci, masya Allah, tidak ada. Azwajum mutahharah, isteri-isteri yang suci, yang terdiri pada bidadari. Isteri orang-orang yang beriman lebih cantik daripada bidadari, menjadi permaisuri dalam syurga. Nampak? Orang puas senyum ya. Tadi sebut orang lelaki ya. Ya, isteri-isteri. Dah kami macam mana Ustaz? Muslimat, mukminat, ya, mereka menjadi permaisuri, ketua pada bidadari terhadap suami mereka dalam syurga. Inilah orang lelaki senyum ya. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal selamanya dalam syurga itu. Inilah kehidupan yang hakiki, yang kekal abadi selamanya. Tidak ada mati lagi selepas daripada itu. Mati telah pun dimatikan Allah. Bila ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, Allah datangkan al-maut dalam bentuk seekor kibas, lalu disembelih kibas itu. Ditamatkan riwayatnya. Dan Allah berfirman kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, bernikmat dan berseronoklah kamu selama-lamanya dan tidak ada lagi mati selepas ini.
Wahai ahli neraka, rasailah azab pedih selama-lamanya. Sedahsyat mana pun azab itu, tidak ada lagi mati selepas daripada hari ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang tunduk mengabdikan diri kepada arti kata yang sebenar, yakin dengan petunjuk Al-Quran, dan menggolongkan kita di kalangan ahli syurga insya-Allah, dan menjauhkan kita daripada azab api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma hdina wahdi qaumana bihidayatil Qur'an warfa' darajatina bifadilatil Qur'an wa kaffir 'anna sayyi'atina bitilawatil Qur'an wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an wa najjina minan nirani bihurmatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa, muslimin muslimat dialu-alukan sebarang bentuk sumbangan untuk sumbangan dan bantuan pada fakir miskin, sangat dialu-alukanlah, ya, insya-Allah. Dengan sumbangan tuan-tuan itu kita akan salurkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Lebih lagi dengan suasana kos sara hidup yang semakin meningkat, lagilah menambahkan beban hidup mereka yang susah, yang fakir dan miskin ini. Segala bentuk sumbangan itu, jazakumullahu khal jaza, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.